warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pada malam ni tajuk yang akan saya bicarakan adalah berkenaan dengan polemik memanggil orang kafir dengan panggilan kafir. Kita panggil orang kafir, wahai kafir. Apa hukum dia? Dia memang kafir. Dia memang kafir. Sama ada dia Kristian, dia Buddha, dia Hindu, dia Yahudi dan sebagainya, dia memang kafir. Kita tahu dia kafir. Semua orang tahu dia kafir. Satu kampung, satu negeri, semua orang tahu dia kafir. Tapi kita panggil dia kafir. Apa hukum dia? Contoh, kita dalam masyarakat kita hari ni, kita bagi ucapan. Kita kata kepada semua penduduk kampung ini ataupun penduduk taman ini, sama ada yang beragama Islam ataupun yang kafir. Ada tak kita sebut macam tu? Kan? Saya sendiri tak pernah dengar di mana-mana masjid, di mana-mana dewan orang ramai, dan mana-mana program anjuran kerajaan ke, swasta ke, di sekolah ke, di universiti, di college, di hospital dan sebagainya, orang buat iklan ataupun pengumuman. Dia kata kepada semua pelajar yang beragama Islam dan yang kafir. Tak ada, kan? Pelajar yang beragama Islam dan bukan beragama Islam, itu yang kita biasa guna. Kepada penduduk kampung ini, kepada penduduk taman ini yang beragama Islam dan bukan beragama Islam. Itu cara kita address orang. Cara kita bagi ucapan kepada orang ramai. Kita tak guna perkataan kafir. Tak ada. Kepada semua jiran-jiran yang beragama Islam dan bukan beragama Islam, jemput datang rumah saya buat kenduri. Kita tak guna perkataan kepada semua jiran-jiran yang beragama Islam dan yang kafir, minta datang rumah saya. Tak ada. Jadi ini benda yang kita nak kena bincang, tuan-tuan. Kita nak kena bincang. Yang duk bergaduh dalam parlimen, itulah ikut dia lah, dia nak bergaduh dalam parlimen. Tapi kita sebagai orang Islam, kita nak kena mengaji agama. Kita nak kena belajar agama berdasarkan kepada apa yang dibahaskan oleh para ulama yang muktabar. Ni saya duk baca dalam media sosial, ada orang petikan, oh kalau lagu tu buang surah Qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun.
Allah Ta'ala pun kata, qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa pula kita nak memandai-mandai, tak mau sebut wahai orang kafir pula? Bukan isu kita menafikan ada istilah wahai orang kafir, tapi isu di sini situasi yang bagaimana kita nak guna. Situasi yang bagaimana, ketika mana, tempat yang macam mana, orang yang macam mana yang kita akan panggil dia wahai orang kafir, dan tempat, bila, waktu, suasana yang bagaimana yang kita tak boleh memanggil orang kafir itu sebagai wahai orang kafir walaupun dia kafir. Ini yang kita nak kena mengaji, tuan-tuan sekalian. Baik. Yang pertamanya, kita kena akui bahawa dalam Quran memang banyak ayat yang menggunakan perkataan kafir. Betul. Dan itu i'tiqad kita. Orang yang bukan beragama Islam, dia kafir. Itu i'tiqad kita. Dan para ulama, tuan-tuan sekalian, yang mengkaji Al-Quran, mereka mendapati bahawa memang dalam Al-Quran ini sangat banyak ayat yang menunjukkan bahawa Allah menggunakan istilah kafir. Memang banyak. Contohnya dalam Mu'jam Mufahras lil alfazil Quran. Dalam tu, tuan-tuan, dekat-dekat 10 pages, 10 pages, 10 muka surat yang menyenaraikan ayat-ayat Quran yang mengandungi perkataan kafir dalamnya. Kalau kita kumpul semua ayat Quran tu, mencapai ratusan ayat Quran yang mana Allah Ta'ala guna perkataan kafir. Tetapi itu tidak menunjukkan bahawa kita boleh sewenang-wenangnya menggunakan perkataan kafir kepada orang kafir. Kenapa? Kerana pada waktu yang sama, Islam ialah suatu agama yang mengajar kepada kita tentang hikmah. Hikmah, kebijaksanaan, wisdom. Ini juga ajaran Quran. Allah Ta'ala kata dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan pelajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu, tuan-tuan, kita kena hikmah dalam kita berdakwah, kita berinteraksi dengan manusia, termasuk bila kita berdakwah dan berinteraksi, bermuamalat dengan orang bukan Islam sekalipun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar kepada kita supaya kita menggunakan hikmah, menggunakan kebijaksanaan. Sebab apa? Sebab kita nak tarik manusia kepada Islam. Bukan kita nak halau orang lebih jauh daripada Islam. Kita nak tunjuk Islam itu cantik supaya manusia tertarik dengan Islam, bukan supaya manusia benci dan menjauhi agama Allah. Ini tugas kita sebagai para pendakwah, tugas kita sebagai para pejuang agama Allah, sebagai hamba Allah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sidang hadirin mukminin, sebagai contoh untuk kita lihat, ada pertanyaan kepada satu jawatan kuasa ataupun lembaga fatwa Syabakah Islamiyah. Fatwa Syabakah Islamiyah ni, tuan-tuan, dikelolakan dan diselia oleh Syekh Dr. Abdullah Al-Faqih. Ada orang tanya berkenaan dengan isu ini. Apa soalan dia? Bila dikemukakan kepada Fatwa Syabakah Islamiyah,
Orang ni tanya soalan, hal yajuzul isyarah ilal kafir bil yad wal qawlu lahu anta kafir ilman bi annahu kafir fahal yajuzu dhalik. Orang ni tanya, hal yajuzu, boleh tak? Dia tanya hukum, boleh tak? Al isyarah ilal kafir bil yad, tunjuk kepada satu orang kafir dengan tangan, tunjuk satu orang kafir dengan tangan, tunjuk dekat dia. Tunjuk tu, pada masa kita tunjuk dekat dia tu, wal qawlu lahu, kita kata dekat dia, anta kafir. Kita kata dekat dia, anta kafir. Contoh gini ya, tuan-tuan pergi jumpa kawan pejabat. Kawan pejabat kita ni nama Acong, contohlah. Acong, hang ni kapiak. Lagu tu. Hang ni kapiak. Boleh ke tak boleh kita kata lagu tu? Samalah dengan chief minister kita. Kan, chief minister, ketua menteri bukan Islam, menteri kabinet bukan Islam, YB bukan Islam. Kita pergi jumpa, YB, hang ni kapiak. Tak kira lah dia Cina ke, dia Hindu, Buddha, Kristian apa semua, tapi dia bukan Islam. Kita kata, YB, hang ni kapiak. Kita pergi beli ikan dekat market, yang jual ikan tu Cina. Okey, hang ni kapiak, hang ni kafir, anta kafir, you ni kafir. Itu boleh ke tak boleh? Soalan ni kata ilman bi annahu kafir. Memang kita tahu dia kafir, sebab tu kita kata dia kafir. Kita tahu, kita yakin dia kafir, sebab tu kita kata dia kafir. Wahai orang kafir, fahal yajuzu dhalik, boleh tak kita kata lagu tu? Ni kepada soalan ditanya kepada fatwa Syabakah Islamiyah. Maka apa jawapan fatwa, tuan-tuan? Dia kata fala syakka, dia kata tidak ragu-ragu, tidak ada syak bahawa orang yang tidak mengkafirkan orang kafir ataupun meragui dengan kekufuran, maka dia juga kafir. Ini kita kata basic dalam akidah kita. Ini kaedah penting dalam ajaran Islam. Bila orang tu kafir, kita kena yakin dia kafir. Dia menyembah berhala, kita kena yakin dia tu memang kafir. Dia tu bukan beragama Islam, kita kena yakin dia tu kafir. Itu pegangan kita. Tapi fatwa ni kata apa? Cumanya dia kata, kaedah ini tidaklah bermaksud sebagai jawapan seperti mana yang ditanya oleh penyoal. Bukanlah bermaksud bila kita yakin dia kafir, kita kena kata dekat muka dia, hang kapiak, you ni kafir. Bukan itu maksud dia. Dia kata, malah dia kata secara lazimnya, kebiasaannya, ini bertentangan dengan hikmah. Ini tidak hikmah, dia kata. Tidak ada kebijaksanaan. Kita orang Islam kena bijak, kita orang Islam kena cerdik. Antara tugas kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini ialah untuk menyebarkan Islam, untuk mengembangkan agama Allah, dan untuk meramaikan lebih ramai orang-orang yang beriman. Ataupun sekurang-kurangnya kita mengurangkan musuh, atau kita melembutkan hati orang bukan Islam supaya mereka terpesona dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas penting kita sebagai hamba Allah di atas muka bumi ini. Tugas kita apa dia, tuan-tuan? Tunjuk dekat orang ramai Islam ni cantik. Tunjuk kepada manusia bagaimana hebatnya akhlak kita, syausiah kita sebagai seorang mukmin. Bukan tunjuk kita ni perangai pun teruk, bercakap pun kasar, kan? Perangai tak senonoh. Kalau menulis dalam media kata-kata kesat, itu bukan akhlak orang Islam. Dia kata, fatwa ni kata ini bertentangan dengan hikmah.
maknanya tidak ada kebijaksanaan. Dan fatwa ni kata apa lagi dalam jawapan dia? Dia kata, bagaimana mungkin perkataan ini diucapkan di hadapan orang yang kita harapkan agar hatinya cenderung kepada Islam. Kita duk harap orang Cina pun suka dekat Islam. Kita duk harap orang Hindu pun suka kat Islam. Kita pun duk harap orang Jepun, orang Korea, orang Afrika, orang bukan Islam, tak kira bangsa apa yang bukan Islam ni, kita duk harap mereka ni berminat dengan Islam. Tapi kita duk guna kata-kata yang mempunyai konotasi negatif. Kafir ini dia mempunyai konotasi negatif. Maka sesuai tak untuk kita kata depan-depan dia, bersemuka, secara bersemuka, kata engkau ni kafir? Sesuai tak? Fatwa ni kata tak sesuai. Tak sesuai untuk kita kata depan dia. Maka dia kata, sehingga akibatnya perkataan ini akan menyebabkan, bila kita sebut di depan mereka, akan menyebabkan mereka lari daripada kita dan mereka tidak akan melihat atau mendengar kebenaran, apatah lagi untuk menerima kebenaran. Tak dan kita nak cerita Islam tu apa, tak dan kita nak tunjuk keindahan dan kehebatan Islam, mereka dah lari dah. Sebab apa lari? Sebab kita panggil dia kafir, yang ni perkataan yang kasar, yang dia tak suka. Kecuali, fatwa ni kata apa? Ada kecuali, bukan kata tak boleh kata langsung. Kecuali ketika mana ada maslahah syar'iyah. Apa dia maslahah syar'iyah? Itu maslahah yang diiktiraf oleh syariat. Baru boleh. Dalam suasana dan ketika yang mana memang patut kita kata dia kafir, maka barulah kita boleh kata. Tapi secara lazimnya dan umumnya kita kena mengelak daripada menyebut dia tu kafir secara bersemuka. Jangan sebut secara bersemuka, sebab perkataan ni orang kafir dia tak suka, orang bukan Islam dia tak suka. Contoh, siapa dia yang tak suka tuan-tuan perkataan kafir ni, walaupun dia kafir, walaupun dia bukan Islam? Contohnya, kalau tuan-tuan masih ingat Sami Velu, ingat? Sami Velu. Sami Velu ni memang banyaklah ucapan dia yang menggelikan hati. Dia kata, sampai hati orang kata saya kafir. Dia kata, oh, sampai hati orang kata saya kafir. Dia kata, kita duk dengar, tengok TV tuan-tuan, nak tergelak. Memang hang kafir. Tapi dia tak suka. Iktikad kita orang Islam, memanglah Sami Velu meninggal dalam keadaan dia bukan Islam. Memang dia meninggal dalam keadaan dia kafir, dalam keadaan dia kufur kepada Allah. Tapi kita tak boleh sebut depan dia, Datuk ni, Datuk Seri kafir. Tak boleh. Tuan-tuan kena beza tu. Tuan-tuan kena beza. Kesesuaian untuk menyebut perkataan itu secara berdepan. Itu isu dia. Tuan-tuan sekalian, samalah juga sebagaimana yang disebut di dalam apa ni, dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar. Kitab Ad-Durrul Mukhtar. Ad-Durrul Mukhtar antara kitab besar tuan-tuan, kitab muktabar dalam mazhab Hanafi. Dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, jilid yang keempat, pada muka surat 246, ia memetik pandangan Syekh Najmuddin dalam kitab Al-Qunyah. Dia kata apa?
Wa fil qunyah, dalam kitab Qunyah, qala li yahudi aw majusi ya kafir. Jikalau seseorang tu dia cakap, dia ucap wahai kafir kepada orang Yahudi ataupun orang Majusi, dia tu Yahudi, confirm Yahudi, kita kata kat dia wahai kafir. Dia tu Majusi, kita panggil dia wahai kafir, confirm dia Majusi, penyembah api, tapi kita panggil dia wahai kafir. Maka dalam kitab ni dia sebut orang itu berdosa. Berdosa, tuan-tuan. Orang tu berdosa jikalau panggilan itu menyakiti Yahudi ataupun Majusi tadi. Majusi tu, Yahudi tu dia duduk elok dalam negara kita. Dia kafir zimmi. Dia Yahudi, dia Majusi, dia orang bukan Islam. Dia duduk dalam negara kita aman damai, dia tak kacau apa pun. Tapi kita pergi panggil dia wahai kafir. Kalau kita, tuan-tuan, Yahudi ni jahat, Yahudi ni. Kalau kita orang Islam, tanyalah mana-mana orang Islam, tak ada lebih jahat daripada orang Yahudi, betul tak? Yahudi ni kejahat sungguh. Buktinya apa? Buktinya kalau tuan-tuan pergi kedai makan, kalau kedai makan tu dia sembelih, tuan-tuan, harga mahal, tuan-tuan akan kata harga Yahudi tu. Kita orang Melayu, tuan-tuan, kita kata tu harga Yahudi. Kita tak kata harga Majusi. Tak kata. Kita tak kata harga Kristian. Kita tak kata harga Hindu ataupun harga Buddha. Kita tak kata. Pasal apa? Sebab orang Melayu ni dia nak tunjuk harga tu memang sembelih sungguh, dia akan kata harga Yahudi. Tapi jangan tanya saya lah pasal apa orang Melayu panggil Cina buta. Tu saya tak tahu pasal apa Cina buta pula. Tu cerita lain lah. Hak talak 3 tu, muhallil dengan muhallal lahu, tu cerita lain dalam fiqh munakahat. Tapi berbalik pada cerita kita, Yahudi ni kalau kita orang Melayu ni jahat lah, tuan-tuan, memang jahat. Tapi itu pun dalam kitab besar ini disebut tak boleh panggil dia wahai kafir walaupun dia Yahudi. Sebab apa? Sebab dia duduk dalam negara kita elok-elok. Dia bukan menentang kerajaan kita, dia bukannya mencaci maki Islam, dia bukannya menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi jiran kita, dia jadi penduduk kampung kita, taman kita, tiba-tiba kita nak panggil dia kafir. Dengan tujuan apa? Kita saja nak sakitkan hati dia. Bila itu tujuan kita dan itu menyakitkan hati dia, maka dalam kitab ini, kitab Qunyah, dan disebut dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar bahawa perbuatan itu adalah perbuatan yang boleh dikenakan hukuman ta'zir. Makna dalam kitab mu'tabar dalam mazhab Hanafi, boleh bagi government, bagi kerajaan memperkenalkan undang-undang dan hukuman ta'zir bagi sesiapa yang memanggil Yahudi dan Majusi sebagai kafir. Tak boleh. Dan dia kata apa? Sebab apa boleh dikenakan ta'zir? Sebab dia kata perbuatan itu merupakan satu dosa. Dosa, tuan-tuan. Panggil Yahudi kafir berdosa. Tuan-tuan jangan kata ni hukum mana pula. Kan? Saya dah sebut dah rujukan. Tuan-tuan boleh rujuk sendiri. Kecuali dia nak guling kerajaan, dia lawan kerajaan Islam. Yahudi tu dia nak lawan kerajaan Islam, dia nak guling kerajaan kita. Yang tu baru kita boleh kata dia kafir. Tapi kalau dia duduk elok-elok dalam negara kita, dia ikut undang-undang negara kita, walaupun dia Yahudi sekalipun, tak boleh kita sengaja menyakiti hati dia. Dalilnya apa, tuan-tuan? Mudah. Sebagaimana kita dilarang daripada mencaci maki Tuhan agama lain. Hak ni semua kita tahu. Islam, agama kita, tuan-tuan, Islam melarang, mengharamkan kita
mencaci maki Tuhan dan agama lain. Tak boleh. Tak boleh. Walaupun i'tikad kita orang Islam, mereka tu sesat, tapi kita dilarang dalam agama kita daripada memaki hamun dan mencaci maki Tuhan dan agama lain. Tak boleh. Contoh, masa saya kecil-kecil dulu tuan-tuan, saya pergi Singapura, di Pulau Sentosa. Pergi Pulau Sentosa ni rasa cerita tahun 82, 81 lebih kurang, 1981, 1982. Pulau Sentosa di Singapura. Pergi di Pulau Sentosa Singapura ni tuan-tuan, dia banyak patung-patung Cina yang gemuk, perut borai tu. Dia sengih, dia gelak tu, perut borai. Tak kira lah Buddha ke apa ke, atau persembahan agama apa sekalipun. Kita pun kata dekat orang Cina Singapura, apa punya bodoh, punya bangan duk pergi sembah patung buruk lagu ni, perut apa. Kita kata lagu tu. Boleh ke tak boleh tuan-tuan? Tak boleh. Agama kita larang kita daripada menghina, memaki hamun, menggunakan kata-kata kesat kepada agama lain. Berhujah dengan cara betul. Ilmiah tak apa. Kita tunjuk Islam ni agama benar. Agama mereka salah. Tunjuk faktanya apa, buktinya apa, evidence-nya apa. Tetapi mencaci maki, menggunakan kata-kata kesat, itu dilarang dalam agama. Itu yang tuan-tuan kena beza. Bukan bermakna kita redha kepada agama mereka, bukan. Tapi agama kita mengajar tentang peraturan, supaya kita boleh mewujudkan masyarakat yang harmoni. Jangan mewujudkan musuh. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita untuk jumpa dengan musuh. Jangan kamu cipta musuh. Sama dengan yang ni. Bukan kata kita nak buang surah Qul ya ayyuhal kafirun. Oh, tak boleh kata kafir kepada orang kafir. Bukan maksud kita nak tukar Quran. Bukan bermaksud kita tidak mengiktiraf kekafiran orang kafir. Tapi adab, hikmah, dan juga hukum hakam berkaitan dengan dakwah yang kita kena patuhi. Maka itu contoh, tuan-tuan sekalian, yang disebut dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar, yang mengatakan bahawa walaupun orang tu Yahudi ataupun Majusi sekalipun, kalau dia tidak menimbulkan masalah kepada negara kita, negara umat Islam, dia berlindung di bawah pemerintahan kerajaan kita, walaupun dia Yahudi, kita kena jaga hati dan perasaan dia. Kalau tuan-tuan ingat dulu zaman Ottoman Empire, Empire Uthmaniyah Turki, ramai orang-orang Yahudi yang hidup di bawah pemerintahan kerajaan Islam, Ottoman Empire, dan mereka ni selamat di bawah pemerintahan kerajaan Islam. Sebab apa? Sebab Islam tidak mengajar kita memusuhi Yahudi tanpa sebab. Yang kita bermusuh dengan Yahudi sekarang ni Zionis movement, gerakan Zionis yang merampas tanah umat Islam Palestin, kerana mereka mendakwa Mount Zion. Itu asal usul nama Zionis, Mount Zion. Di bawah itu adalah tempat suci yang mereka kata di akhir zaman nanti akan berlaku pertemuan antara Tuhan dengan ketua agama mereka. Maka berlaku perpecahan sesama orang Yahudi. Ada yang setuju sokong gerakan Zionis, ada Yahudi yang menentang apa yang dilakukan oleh gerakan Zionis sekarang ini di bumi Palestin. Yang tu
yang menimbulkan masalah. Yang tu kalau berdepan dengan kita, kita boleh kata dia kafir. Sebab dia memang menimbulkan masalah kepada orang Islam. Tapi kalau Yahudi yang berlindung di bawah kerajaan Islam, dia tidak menentang kerajaan Islam, kita tak boleh kata dia kafir. Itu yang perlu kita bezakan, tuan-tuan sekalian. Apa yang boleh dengan apa yang tidak boleh. Mungkin ada di antara kita yang kata tu, dalam Quran punya banyak ayat Quran. Itu yang kita sebut tadi. Dalam Quran, ya, banyak. Mencapai ratusan ayat. Dalam mu'jam yang kita baca tadi, yang kita sebut tadi, dalam mu'jam itu sampai 10 muka surat dia tunjuk ayat-ayat Quran yang ada perkataan kafir. Tapi itu adalah istilah-istilah yang dibahaskan oleh para ulama tentang keadaan yang bagaimana, situasi yang bagaimana Quran menggunakan perkataan kafir. Keadaan yang bagaimana? Antaranya ialah keadaan apabila menceritakan tentang permusuhan orang-orang kafir, maka digunakan perkataan kafir. Digunakan. Bila menceritakan tentang kezaliman mereka, benda syirik yang mereka buat, maka digunakan perkataan kafir. Selain daripada itu tak digunakan perkataan kafir. Ada ketikanya disebut wahai Bani Adam. Wahai Bani Adam. Walaupun seruan itu termasuk orang kafir, tapi dia tak guna perkataan kafir. Ada ketikanya guna perkataan kafir, macam qul ya ayyuhal kafirun. Ada. Bukan kata langsung tak ada, ada. Tapi ada ketikanya ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi itu contoh bagaimana Quran address the non-believers, orang-orang yang tidak beriman itu. Ada ketikanya guna perkataan wahai orang-orang kafir, ada ketikanya guna perkataan wahai anak Adam, ya Bani Adam, ada ketikanya guna perkataan ya ayyuhan nas, wahai manusia, dan macam-macam istilah lain. Jadi ini antara perkara yang kita perlu ketahui, tuan-tuan sekalian. Baik, selain daripada itu, kalau tuan-tuan lihat, contohnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu ta'ala pun antara tokoh kontemporari yang tidak bersetuju orang Islam memanggil orang bukan Islam dengan panggilan kafir secara bersemuka. Kalau bersemuka, jangan panggil kafir. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia pernah mencadangkan pada tahun 2004. Dia mencadangkan pada tahun 2004 supaya orang Islam mengelak daripada menggunakan perkataan yang boleh melukakan hati orang bukan Islam. Ditambahi pula pada waktu itu banyak isu-isu Islamofobia yang mana dilakukan oleh Barat untuk mewujudkan hatred, mewujudkan kebencian masyarakat antarabangsa terhadap orang Islam. Maka antara jalan dakwah kita ialah kita perlu mengelak daripada menggunakan perkataan yang boleh mengguris perasaan orang bukan Islam. Ini dakwah, tuan-tuan. Ini dakwah. Dakwah maksudnya kita nak ajak orang, kita nak bawa manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak mau menjauhkan manusia daripada agama kita. Kalau boleh, kita nak orang bukan Islam ni didekatkan dengan agama kita. Itu yang kita mesti berusaha untuk kita lakukan. Malah kalau kita tengok, tuan-tuan sekalian, perkataan-perkataan kafir yang ada dalam Quran digunakan dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Contohnya membunuh. Quran dan hadis menggunakan perkataan-perkataan yang keras bagi kesalahan membunuh. Malah bukan sahaja kepada orang bukan Islam, orang Islam pun Quran menggunakan perkataan yang keras. Yang ini saya pernah ulas dalam kuliah-kuliah sebelum ini. Contohnya apa? Contohnya, walaupun orang Islam,
Tapi kalau dia bunuh orang Islam yang lain muta'ammidan, secara sengaja, apa kata Quran? Dia duduk dalam neraka jahanam khalidan fiha, kekal di dalamnya. Sampai ulama ni kena bincang, apa maksud khalidan fiha, kekal dalamnya? Sebab orang Islam dia takkan kekal dalam neraka. Itu contoh nak tunjuk kepada tuan-tuan, istilah-istilah ini kita kena mengaji berdasarkan kepada pendapat-pendapat ulama yang muktabar. Malah dalam surah Al-Fath ayat 29, Quran menggunakan perkataan kafir kepada orang yang tidak menunaikan ibadat haji. Sedangkan kita tahu orang yang tidak menunaikan ibadat haji, orang yang tidak semayang, kalau dalam mazhab Syafi'i dia masih Islam. Dalam mazhab Syafi'i, siapa yang tak semayang, sengaja tinggalkan semayang, siapa yang tidak menunaikan ibadat haji, dia masih Islam, dia tidak kafir. Tapi Quran menggunakan perkataan kafir. Malah para ulama membincangkan, kalau orang tu tak semayang, dia sengaja tak semayang, kenapa dia dibunuh? Kenapa dia dibunuh? Mazhab selain daripada mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan bahawa dia dibunuh kerana dia terkeluar dari millah, dia terkeluar daripada Islam. Itu contoh nak tunjuk kepada tuan-tuan bahawa perkataan kafir itu digunakan kepada penjenayah, digunakan kepada pendosa. Bila kita bicarakan tentang satu-satu dosa besar, maka perkataan kafir itu muncul dalam Quran dan muncul dalam hadis untuk address kepada penjahat itu. Malah kalau tuan-tuan tengok Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dia ni tuan-tuan, siapa yang mengaji kitab Minhajul Abidin, siapa yang mengaji kitab Ihya Ulumuddin dan seumpamanya, tahu dia ni seorang ulama tasawuf yang hebat, yang besar dalam dunia Islam. Dia kata ungkapan kafir hanya digunakan kepada dua golongan yang bukan Islam. Orang bukan Islam, tapi dua golongan. Satu yang jenis penentang, yang keras penentangan dia terhadap Islam, baru kita guna perkataan kafir. Satu lagi penjahat, bukan Islam, yang penjahat, baru kita gunakan perkataan kafir kepada dia. Kalau dia bukan dalam kategori penjahat, dia bukan dalam kategori penentang yang menggunakan kekerasan, walaupun dia kafir sekalipun, kita tak panggil dia kafir secara berdepan, untuk tidak mengguriskan hati dan perasaan dia. Baik, sidang hadirin mukminin, sekadar itu kuliah kita pada malam ini. Maka sebagai akhirnya, tuan-tuan sekalian, sebagai kesimpulannya, kita kena bezakan perkataan kafir itu bila sesuai untuk kita gunakan. Malah dalam Quran memang ada, kita disyariatkan, malah disunnahkan kepada kita untuk membaca surah Al-Kafirun. Kalau dalam sembahyang qabliyah subuh tu, antara surah yang dianjurkan kepada kita baca ialah surah Al-Kafirun. Memang kita disuruh baca Al-Kafirun. Itu kita tidak nafi, tuan-tuan. Malah malam ni, malam bila-bila pun kita nak tidur, antara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca, selain daripada ayat kursi, selain daripada amanar rasul, selain daripada qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, antaranya disunnahkan kepada kita untuk kita baca qul ya ayyuhal kafirun. Sebab apa? Sebab Nabi kata iqra inda manamik, bacalah ketika akan tidur, qul ya ayyuhal kafirun. Sebab apa? Sebab Nabi kata thumma nam ala khatimatiha
fa innaha bara'atun minasyirki. Kemudian tidurlah setelah selesai menamatkan bacaan qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu Nabi kata apa? Sesungguhnya ia adalah pelepasan dari syirik. Mana siapa yang tiap-tiap malam sebelum tidur dia baca penuh qul ya ayyuhal kafirun, maka Nabi bagi jaminan dia akan terlepas daripada syirik. Jadi siapa yang terlepas daripada syirik, tuan-tuan, dia berkemungkinan jadi calon dalam 70,000 orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling awal masuk dalam syurga. Dan keistimewaannya apa? Keistimewaannya masuk dalam syurga ni tanpa ujian, tanpa azab di alam akhirat. Maksud dia apa? Kita mati je, tuan-tuan, mati sahaja kita, roh keluar daripada jasad, kita terlepas daripada semua azab. Azab masa dalam kubur pun kita terlepas, azab masa di padang mahsyar pun kita terlepas. Semua azab yang orang lain kena, siapa yang termasuk dalam 70,000 ini, dia akan terlepas. Itu janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, tuan-tuan sekalian, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam kalangan orang yang terlepas daripada syirik dan dimasukkan ke dalam 70,000 golongan yang paling awal yang dimasukkan ke dalam syurga secara ekspres, melepasi segala azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.